Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Hati. Okey, untuk video kali ini kita masih lagi membincangkan topik 3. Kali ini di bawah 3.1.2, faedah mudah dan juga faedah compound. Tapi untuk video kali ini kita akan membincangkan dulu tentang faedah mudah. Jom. Apakah yang dimasukkan dengan faedah simpanan? Faedah simpanan merupakan ganjaran yang dibayar oleh institusi kewangan seperti bank kepada penyimpan. Faedah boleh dibahagikan kepada dua, iaitu faedah mudah dan juga faedah compound. Mari kita lihat apakah yang dimasukkan dengan faedah mudah. Faedah mudah ialah ganjaran yang diberikan kepada penyimpan mengikut kadar tertentu ke atas jumlah wang simpanan, iaitu prinsipal untuk suatu tempoh masa tertentu. Untuk mencari faedah, kita akan gunakan rumus ini. I adalah interest ataupun faedah yang akan kita dapat. P adalah prinsipal atau bahasa mudahnya adalah jumlah wang simpanan kita. R adalah rate, iaitu kadar dalam peratus. Manakala T adalah time, masa dalam tahun. I sama dengan PRT. Mari kita lihat contoh yang pertama. Ali telah menyimpan sebanyak RM8,000 di sebuah bank dengan kadar faedah 2% untuk 5 tahun. Berapakah faedah yang diperoleh Ali selepas 5 tahun? Jadi dekat sini, bila dapat soalan macam ni, kita keluarkan information yang ada daripada soalan. P adalah 8,000. R pula adalah 2%, iaitu 0.02. Lebih mudah kita guna 0.02. T pula adalah 5 tahun. Sekarang kita masukkan semua dalam rumus faedah mudah, iaitu I sama dengan PRT. Kita masukkan P 8,000, R 0.02 dan T 5. So, kita akan dapat jawapannya adalah 800. 800 itu adalah jumlah faedah yang diperoleh Ali selepas 5 tahun. Mari kita lihat contoh yang kedua. Puan Sarah menyimpan sebanyak RM6,700 di bank dengan kadar faedah 3% setahun bagi tempoh 3 tahun. Berapakah jumlah simpanan Puan Sarah selepas 3 tahun? Okey, untuk soalan ni sama macam tadi, kita keluarkan maklumat yang ada. P sama dengan 6,700, R sama dengan 3% iaitu 0.03, T pula adalah 3 tahun. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus faedah mudah, I sama dengan PRT. P 6,700, R 0.03 dan T adalah 3. Kemudian awak tekan kalkulator, awak akan dapat jawapan 603. 603 ini adalah faedah. Okey. Dalam soalan dia minta berapakah jumlah simpanan. Jadi kita kena tambahkan faedah dengan jumlah simpanan yang asal. Jumlah simpanan selepas 3 tahun, kita ambil P tambah dengan I. P itu adalah jumlah asal 6,700 tambah 603. So, kita akan dapat jawapan RM7,303. Okey. Yang ini sebab dia minta jumlah simpanan. Kalau dia minta jumlah faedah macam contoh 1, so jawapannya hanya sampai 603 sahaja. Okey, kita tengok contoh yang ketiga. Encik Lim menyimpan sebanyak 11,000 di bank dengan kadar faedah 4% setahun bagi tempoh 9 bulan. Berapakah jumlah faedah Encik Lim bukan Puan Sarah selepas 9 bulan? Okey, abaikan Puan Sarah dekat situ, ada salah sikit. Okey, so P adalah 11,000, R adalah 0.035.
Okey, sebab dia bagi 3.5%. 3.5 bahagi 100. Dekat sini selalu pelajar akan salah. Dia akan buat 0.35. Salah lah ya. 3.5 bahagi 100, awak akan dapat 0.035. T pula adalah 9 bulan. Kita mesti guna T dalam tahun. Jadi kita ambil 9 bahagi dengan 12. So, awak akan dapat 0.75 tahun. Masukkan dalam rumus, 11,000, 0.035 dan 0.75. So, akan dapat I sama dengan RM288.75. Okey. Dia minta jumlah faedah saja. So, inilah jawapannya, jumlah faedah. Kalau dia minta jumlah simpanan, kita kena ambil 288.75 sen ni tambah pula dengan 11,000. Okey, faham? Apakah kesan faedah mudah akibat perubahan tempoh simpanan? Maksudnya, apa yang berlaku kepada faedah yang kita dapat kalau ada tempoh simpanan yang berlainan. Okey, kita lihat contoh. Encik Ana menyimpan sebanyak RM9,000 di sebuah bank dengan kadar faedah 2% setahun. Hitung jumlah simpanan Encik Anam selepas beliau menyimpan selama 3 tahun dan juga 4 tahun. So, kita nak tengok perubahan apa yang berlaku pada faedah mudah. Okey, untuk 3 tahun kita akan dapat I, kita masukkan 9,000 dan juga T adalah 3 tahun. So, kita akan dapat I adalah RM540. So, jumlah simpanan selepas 3 tahun kita tambah, kita dapat RM9,540. Itu untuk 3 tahun. Apa bezanya pula kalau masa simpanan itu adalah 4 tahun. Tempoh simpanan adalah 4 tahun. So, kalau kita tengok dekat sini, bila 4 tahun, okay, benda yang sama. P sama, R sama. Yang beza adalah T. Awak akan dapat I dia sebanyak RM720. Jadi, selepas 4 tahun, jumlah simpanan Encik Anam ni tadi adalah RM9,720. Nampak tak perbezaan dekat situ? Ada perubahan kan? Semakin panjang tempoh simpanan, semakin tinggi jumlah faedah. Jadi, semakin tinggi juga jumlah simpanan akhir kita. Faham? Apakah kesan jika kadar faedah yang diberi berbeza bagi prinsipal yang sama? Okey, maksudnya jumlah simpanan dia sama tapi kadar faedah yang peratus-peratus tu berbeza. Jom kita tengok contoh. Puan Ora menyimpan sebanyak RM6,000 di sebuah bank. Hitung jumlah simpanan Puan Ora selepas 1 tahun jika kadar faedah yang diberikan ialah A. 3% setahun, B. 5% setahun. Okey, untuk 3% setahun, kita masukkan dalam rumus I sama dengan PRT. 6,000 kali 0.03 kali 1. So, kita akan dapat RM180. Jumlah simpanan selepas 1 tahun pula adalah RM6,180. Okey, kalau 5% pula sama. 6,000 sama 1 tahun pun sama. Yang beza adalah R. 0.05. So, kita dapat 300. Okey, so jumlah simpanan adalah 6,300. Jadi, apa yang boleh kita simpulkan kat sini? Apabila jumlah prinsipal yang sama, semakin tinggi kadar faedah, semakin tinggi juga jumlah akhir simpanan. So, itulah tadi tentang faedah mudah. Macam mana nak kira faedah mudah? Senang, gunakan rumus I sama dengan PRT. Okey. So, untuk video yang akan datang, cikgu akan kongsikan pula bagaimana nak mencari faedah compound. Sebelum keluar, jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan loceng untuk video-video yang akan datang tau. Bye.